Assalamualaikum. Saya Cikgu Muhammad yang dipertanggungjawabkan untuk mengajar 5 Firdaus 2021. Selamat kembali ke sekolah. Jadi untuk hari ini kita akan terus ke pelajaran pertama kita yang sudah kita pelajari, yang kamu semua sudah pelajari daripada tahun 3, tahun 4 lagi, iaitu kemahiran proses sains berkaitan dengan pemerhatian. Yang paling penting, cikgu akan kembalikan semula memori kalian semua berkaitan dengan kemahiran proses sains memerhati. Yang paling utama, kamu semua mesti tahu bahawa pemerhatian ini datanya dari deria. Ada berapa deria yang terlibat? Ada berapa? Ada 5. 5 deria yang terlibat. Dan deria yang terlibat ini hendaklah kamu terangkan apa sahaja fenomena ataupun perubahan yang berlaku dan kita namakan sebagai memerhati. Okey, kita teruskan dengan asas deria. Cuba lihat deria yang pertama ialah melihat. Melihat datanya dari anggota mata. Dan melihat ini mesti kesan dua perkara utama, iaitu warna dan bentuk. Cuba tengok gambar singa tersebut. Warna-warni. Itu singa sepayung, eskisri payung. Cuba tengok bentuk-bentuk yang berbeza. Kalau kamu dapat kesan bentuk-bentuk yang berbeza, maksudnya kamu sudah menguasai deria melihat. Cuba tengok mendengar. Mendengar dengan menggunakan telinga. Yang dengar ni adalah dua perkara utama, iaitu satu bising, satu senyap. Jika kamu tak tahan dengan bising, jadilah macam pemuda dalam gambar. Okey, dan deria yang ketiga ialah bau. Bau dikesan melalui hidung. Hidung mengesan sama ada berbau ataupun tidak berbau. Kalau tak tahan sangat, jadi macam pemuda itulah. Itu tak tahan sangat. Jadi macam pemuda, kena tutup lubang hidung. Dan deria keempat ialah rasa. Apa yang mengesan rasa? Apakah anggota badan yang mengesan rasa? Rasa dikesan oleh lidah. Dan untuk pengetahuan kamu semua, ada 5 rasa. Yang sebelah kanan siakat 3 rasa saja. Ada 2 lagi rasa. Siakat manis masing-masing. Kalau tambah tawar dengan pahit, sudah tentu siakat tak sedap. Sebab tu dia namakan siakat 3 rasa. Yang sebenarnya rasanya 5. Dan deria kelima ialah sentuhan. Anggota badan apa yang terlibat tentang sentuhan? Anggota apa? Sentuhan bukan tangan. Jangan sebut tangan. Sentuhan ialah kulit. Kulitlah yang mengesan sentuhan. Sama ada kasar ke, licin ke, atau panas, ataupun sejuk. Kulit yang mengesannya. Ada deria di bawah kulit yang mengesan sentuhan. Okey, itu adalah imbas kembali mengenai deria. Dan daripada 5 deria tersebut, wujudlah pemerhatian. Jadi bagaimana kita memerhati ataupun memerhati dengan cara pemerhatian yang betul? Ada 2 cara. Satu, jika satu objek ataupun satu fenomena saja. Jika objek itu satu ataupun satu fenomena saja, kita hanya perlu ceritakan kembali apa yang kita perhatikan melalui 5 deria tadi. Kalau dilihatnya dengan mata, ceritakan kembali apa yang anda lihat. Lihat arnab yang bulunya sangat cantik. Ceritakan kembali. Itu cara pertama. Cara kedua, jika objek tersebut 2 ataupun fenomena tu ada 2, kita perlu menyatakan perbandingan. Perbandingan ni ialah berkaitan dengan perbezaan. Kena cari beza. Beza dengan menyatakan parameter. Parameter ni perkataan yang berkaitan yang sesuai. Contoh, kalau satu itu kecil, satu yang besar, satu kecil, satu besar. Kalau yang nampak macam tinggi rendah, tu tinggi rendah. Tak? Ringan, berat, lebih berat. Mesti buat perbandingan. Okey, itu cara pemerhatian yang betul. 2 cara.
Cuba tengok betul-betul. Dan saya nak bagi contoh pemerhatian. Cuba tengok contoh pertama. Gambar apa tu? Itu adalah gambar paku. Kalau sebut paku saja, itu bukan pemerhatian yang tepat. Cuba tengok fenomena apakah yang berlaku terhadap paku tersebut. Paku itu berkarat. Okey, bagus. Cuba tengok gambar. Yang nampaknya pensel, gelas, ada air. Tetapi pemerhatian ini mesti ceritakan tentang fenomena yang berkaitan dengan gambar tersebut. Yang dilihat tersebut ialah, cuba tengok pensel. Pensel tu tak ada sesuatu yang tak kena. Pensel kelihatan apa? Bengkok. Itulah fenomena dia yang perlu awak ceritakan kembali. Cuba tengok ketelan ais berada dalam gelas. Fenomena apa? Ketelan ais berada dalam gelas normal saja. Tetapi ada fenomena yang berlaku. Cuba tengok di tepi-tepi gelas. Tepi gelas tersebut ada titisan air. Titisan air itu datangnya dari mana? Bukannya daripada gelas. Yang tu kita kena perhati. Dia bukan dari gelas. Titisan air itu adalah daripada wap air di sekitar melalui proses kondensasi. Ingat kembali proses-proses tersebut. Okey. Di sini cikgu nak bagi latihan ringkas sebagai permulaan pelajaran awak di rumah, PDP Art awak di rumah. Sedikit latihan ringkas. Cikgu nak kamu mesti lukis satu objek ataupun fenomena, situasi sekitar anda dan nyatakan pemerhatian. Ceritakan kembali apa yang anda perhatikan. Okey. Yang kedua, lukiskan dua objek ataupun dua situasi ataupun fenomena. Kemudian buat bandingkan perbezaan situasi tersebut ataupun objek. Itu sahaja latihan ringkas dalam buku tulis. Dalam buku tulisan. Dan kepada yang dah siap, bolehlah buat pengukuhan. Bolehlah layari lembaran interaktif online berkaitan dengan pemerhatian. Cuba tengok tu. Live www.liveworksheet.com ZT1510971 NF. Keluarlah sedikit latihan. Cuba dia siap keluar markah semua. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Cuba yang terbaik, insya-Allah. Cuba faham kembali apa yang cikgu ceritakan tadi. Ulang-ulang balik video ini. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak 5 Firdaus. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.